Okey, selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung bincang soalan 8. Okey, ini soalan 8. Okey, Raja 6 menunjukkan suatu graf, iaitu itu ialah graf rangkaian. Okey, kita tengok dia graf rangkaian. A, minta kita senaraikan set bucu E. So, ini graf rangkaian. Okey, bila kita tengok ini memang graf rangkaian, senang saja. Dia nak kita senaraikan set bucu, semua bucu. So, kita pergi satu persatu. So, kita tengok bucu P. So, kita senaraikan. Bucu kita, simbol kita ialah E. Okey. Simbol untuk bucu ialah E. So, kita senaraikan dia. Mula dengan P, kita ada P balik P, PP. Okey. Lepas tu, kita ada P ke Q, PQ. Lepas tu, Q pula, kita ada Q ke T, QT. Okey. Kita ada QT, kita ada QR, kita ada QS. Awak senarai saja. Okey, QT, QR, QS, pergi ke R. Kita ada RS, kita ada RU. Okey, dah habis R. Kita pergi ke S. Kita ada SU. Okey, kita ada ST. Kita ada ST. Ada 2 ST. Okey, kita pergi ke U. U kita ada UT. Okey, kita ada UT, US sudah ada. UR sudah ada. So, kita pergi ke T. T ada apa? TQ pun sudah ada. So, semua sudah ada. So, bucu dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. So, bucu kita ada 11. Okey ya. Untuk soalan A. Soalan A, set bucu kita tak redundant tau. Tak ulang. Kita senarai tak ulang. Kita senarai satu je. PP, PQ. So, Q tak boleh pergi balik P. Kita pergi ke QT, QS, QR. Lepas tu untuk R dia tak boleh pergi kat Q dah sebab kita sudah senarai. QR sudah ada, kita tak senarai ni dah. Kita senarai QS, QU. Lepas tu dekat S, kita tak senarai SR dah sebab RS sudah ada. So, kita senaraikan SU. SQ pun tak senarai dah. ST dengan ST, 2 ST. Lepas tu dekat T, ini kita tak senarai, kita pergi ke TU. Untuk U, okey, untuk U sudah habis. Okey ya? Itu dia. Ada soalan tak? Tak ada kan? So, untuk soalan B, dia kata, seterusnya, hitung bilangan darjah bagi graf itu. So, bilangan darjah, kita boleh guna formula. Formula kita yang ada, sedia ada ialah jumlah bucu, okay, darjah V. Okay, kita nak darjah. Jumlah darjah bucu sama dengan 2E. Okay. So, awak tengok berapa ada dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 maksudnya 2 darab dengan 11. Anda dapat 22. So, ini jawapan kita. Untuk soalan 8. Okay, next. Kita pergi ke soalan 9. Okay. Soalan 9. Kita tengok soalan 9 ya. Okay, soalan 9. Ini dia. Raja 7 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan VV dengan kereta dari bandar X ke bandar Z. Minta kita hitung laju purata dalam kilometer per jam kereta itu bagi keseluruhan perjalanan. B, huraikan pergerakan kereta itu bagi keseluruhan perjalanan. So, ini gambar raja dia.
Okay, ini ialah jarak dalam unit kilometer. Okay, bawah sini ialah masa dalam unit jam. Okay, dan dia bergerak dari sini 1.6. Okay, jarak dia ialah 80 kilometer. Dia bergerak lagi 2 jam. Masa 2 jam, 90 kilometer. So, ini soalan dia. Gambar raja yang diberi. Di mana dia bagi tahu kita dia bergerak dari bandar X ke bandar Z. Maksudnya sini permulaan ini ialah bandar X. Okey. Titik akhir ni ialah bandar Z. Okey. So dari gambar raja yang diberi kita perlu cari A. A dia minta kita cari hitung laju purata kereta itu bagi keseluruhan perjalanan. So kita dah tahu laju purata, formula dia apa? Kita tahu kan? Formula dia ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, so jumlah jarak kita sudah tahu. Dia pergi daripada X ke Z, baca kat paksi Y ni. 90. 90 kilometer. Masa yang diambil berapa lama? Tengok, 2 jam kan? 2 jam. So, awak bahagi dengan 2. Awak terus dapat jawapan 45 kilometer per jam. Itu saja untuk A. Senang. Okay. Next. Kita pergi ke B. B, dia minta kita huraikan pergerakan kereta itu bagi keseluruhan perjalanan. So, nak huraikan, kita perlu ada 3 benda awak kena hurai. 1, ingatnya konsep dia. 1, awak kena bagi tahu dia jarak sebab graf ini jarak. Okey, 2, awak kena tahu bagi masa. Sebab dalam graf ini bagi tahu kita 2, jarak, masa. Awak kena bagi tahu dia masa. Yang ketiga, awak kena bagi tahu laju. Okey, purata laju. Laju purata. Okey ya. So, 3 benda ni perlu ada dalam ayat awak. So, macam mana awak hurai? Awak boleh hurai kereta itu ataupun kereta BB bergerak. Okey, awak boleh buat kereta BB ataupun kereta itu sebab ini adalah BB yang bawa. Okey, awak boleh buat kereta VV. Okey, bergerak sejauh berapa? Berapa kilometer? Bergerak sejauh 9 kilometer. Okey, berapa lama? Dalam masa 2 jam. Okey. Purata laju dia dengan apa? Berapa? Okey, dengan laju purata yang awak kira 45 kilometer per jam. So, ini jawapan awak. Okey, awak dapat markah penuh 2. Ini pun 2 markah. 1, 1. Ini you ada ni. Okey, ada jarak, ada masa 1 markah. Ada purata yang awak cari 1 markah. So, kita ada 4 markah. Boleh ya? So, next. Kita pergi ke soalan 10. Soalan 10. Pendapatan bulanan Melina ialah RM3,000. Dia ingin membeli sebuah televisyen pintar yang berharga RM3,500 dalam masa 10 bulan. Minta lengkapkan konsep SMART berdasarkan matlamat kewangan Melina.
So, dia bagi kita dalam konsep SMART. So, konsep SMART awak kena ingat. Okay, gambar raja dia. Tengok ya, gambar raja yang diberi, jadual yang diberi. So, awak kena isi. One or don't want pun awak kena ingat, kena isi. Okay. So, ni soalan 10. Dia bagi kita gambar jadual macam ni. Okay, dia bagi khusus. Cikgu guna bahasa Melayu dia. Khusus. Okay, kolom pertama dia bagi khusus. Kolom kedua dia bagi boleh ukur. Okay, boleh diukur. Kolom ketiga dia bagi boleh dicapai. Kolom keempat dia bagi bersifat realistik. Okay, awak nak jawab soalan ni, awak kena tahu apa yang awak perlu tulis untuk setiap satu ni. Realistik. Kolom yang terakhir, tempoh masa. Ini jadual dia yang diberi. Okey, khusus dia sudah buat bagi kita. Khusus dia nak beli apa? Dia nak membeli sebuah televisyen pintar. So, khusus awak tulis. Membeli sebuah televisyen pintar. Selesai khusus. Okey. Boleh diukur. Tengok yang boleh ukur. Apa yang boleh diukur? Apa yang awak perlu buat dalam boleh ukur? Okey. Apa yang perlu buat? Harga dia kan yang boleh ukur harga dia. Harga dia berapa? 3,500. So, yang boleh diukur, okey, berharga awak buat. Boleh ukur ialah harga dia. Berharga RM3,500. Okey, boleh dicapai tak? Macam mana boleh dicapai? Awak kena kira simpanan dia lah. Dia perlu simpan berapa duit. Okey, simpanan dia macam mana kira? Sebab dia nak perlukan 3,500, dia kena buat pengiraan. Okey, dalam berapa bulan? 10 bulan kan? 10 bulan, so awak kena kira. Okey, 3,000 untuk boleh diukur, awak kena kira RM3,500. Dia nak buat, nak simpan 10 bulan. So, awak bahagi dengan 10. So, 1 bulan dia kena simpan 350. Okay. So, boleh dicapai tak? Boleh kan? Dia punya duit. Duit dia hanya, gaji dia, pendapatan dia ialah 3,000. Okay. 3,000. So, memang boleh dicapai 350 saja. So, awak buat menyimpan boleh dicapai. Dia menyimpan RM350 sebulan daripada apa yang awak kira. Okay, boleh dicapai. Okay, bersifat realistik tak? Okay, ini bersifat realistik atau tidak, awak kena kira duit ini dari segi peratus. Dari segi peratus pendapatannya. Okay, tengok ini berapa peratus daripada pendapatannya. Kalau dia nak simpan. So, awak kira. Macam mana kira? Macam mana kira? So, kita kira dari segi pendapatan. Pendapatan dia ialah RM3,000. Kita tengok berapa peratus ya. Darab dengan X per 100 sama dengan 350. Kita nak tengok berapa peratus ni. 350 daripada gajinya adalah berapa peratus. So, last kita dapat. Okay, kita dapat X per 100 sama dengan 350 per dengan 300. X sama dengan
350 per 300 darab dengan 100. So, dari sini kita dapat kira berapa peratus? Berapa peratus? Lebih kurang? Kita dapat 12%. So, maksudnya kita dapat 12, adalah 12%. So, daripada 350 ni adalah 12% daripada gajinya. Memanglah boleh bersifat realistik. Memang boleh dicapai. So, kita buat simpanan bulanannya. Buat simpanan bulanannya. Okey, ataupun simpanan bulanan RM350 adalah 12% daripada jumlah pendapatannya. Okey. So, memang realistik lah. 12% bersifat realistik. Taklah separuh. Kalau separuh memang tak realistik ya. Separuh nak makan apa nanti? Tak ada duit untuk makan nanti. Okay, next. Tempoh masa. So, untuk tempoh masa, awak tengoklah dia sudah fix kan? Dia sudah bagi tahu kan? Dalam tempoh berapa? 10 bulan ni. Okay, memang ada. Dalam tempoh 10 bulan. So, habis. So, soalan ni ada 4 markah. So, ni 1 markah, 1 markah, 1 markah, 1 markah. So, awak ada 4 markah. Okay, boleh ya? Next. Priyanka. Mana pergi Priyanka? Sudah tinggalkan kelas. Next, kita pergi soalan 11, bahagian B, soalan 11. Okay. Bahagian B, soalan 11 diberi bahawa M nisbah N sama dengan 2 nisbah 11 dan N tolak M sama dengan 54. Minta kita cari nilai M tambah N. So, ini soalan apa ni? Ini soalan apa? 11A. Maklumat yang diberi M nisbah N sama dengan 2 nisbah 11. Dan dia bagi satu lagi N tolak M sama dengan 54. Dia minta kita cari M tambah N sama dengan berapa. Ini soalan apa? Soalan persamaan linear. Okey. Awak kena selesaikan soalan persamaan linear. Ini memang awak nampak dia persamaan linear. Yang ni kita kena ubah jadi persamaan linear. Di mana konsep nisbah bagi tahu kita dia adalah konsep pecahan. So, M nisbah N kita boleh tulis dia sebagai M per N. Okey. M per N sama dengan 2 per 11. Okey, yang ini. Ini adalah pecahan. So, kita darab silang supaya dia dapat nisbah. Okey, kita dapat 2N. Kita ikut dia, kita mula dengan N. 2N sama dengan 11M. Okey, kita dapat 2N sama dengan 11N. Ini yang pertama, ini yang kedua persamaan linear kita. So, kita boleh guna gantian ataupun guna penghapusan. Kat sini lebih sesuai kita guna gantian lah sebab senang je. Tak perlu hapus-hapus. N sama dengan 11M per 2. So, kita gantikan 3 dalam 1. Okey. 11M per 2 tolak M sama dengan 54. So, kita dapat 11M tolak dengan 2M per dengan 2 sama dengan 54. Kita samakan pembawah. So, kita dapat 9M per 2 sama dengan 54.
9M sama dengan 9M sama dengan berapa? Okey, 54 darab dengan 2. So, kita dapat 108. M sama dengan 108 bahagi 9, kita dapat 12. So, M kita dapat 12. Sekarang kita cari N. Okey, kita cari N di mana kita guna ni. N sama dengan 11 darab 12 per dengan 2. So, saya dapat 66. Okey, saya dapat 66. Dan kita tambahkan dia. Dia kata M tambah N kan? Kita buat M tambah N sama dengan 12 tambah dengan 66. So, jawapan kita ialah 78. Selesai untuk soalan 11A. Okey. Langkah dia banyak, markah dia 3. Markah mana? 1, awak jadikan dia sebagai ni. Ini 1. Okey. So, awak selesaikan dia. M awak dapat, N awak dapat 1 markah. Okey. Awak dapat jawapan 1 markah. So, 3 markah. Okey ya. Kita pergi ke soalan 11B. Okey. 11B. Dia minta kita. Ini apa ni? Ada jadual ni. Jadual 1 menunjukkan sukarelawan dari Malaysia dan Singapura yang menyertai satu acara amal. Okey, 2 orang sukarelawan ditugas secara rawak untuk menjalankan tugas. So, kalau dia ada perkataan rawak, maksudnya itu adalah tajuk kebarangkalian. Okey, dia ada jadual Malaysia, lelaki, perempuan. Ada 5 orang lelaki sukarelawan. Okey, ada 8 sukarelawan perempuan untuk Malaysia. Untuk Singapura, dia ada 3 sukarelawan lelaki dan 4 sukarelawan perempuan yang menyertainya. Okey, dia minta hitung kebarangkalian bahawa seorang sukarelawan lelaki dan seorang sukarelawan perempuan ditugaskan bersama. So, dari sini awak kena buat apa? Kalau nak senangkan kerja, awak buat gambar raja pokok. Okey, dia pilih kan? Sama ada dia dapat P1. Okey. Soalan dia kata dia nak seorang sukarelawan lelaki dan seorang sukarelawan perempuan. Okey, maksudnya tak kisah dia datang dari negara mana. Janji dia seorang lelaki, dia seorang perempuan. Kalau awak tengok macam ni, susah awak nak selesai, awak buat gambar raja pokok. Okey, ada 2 pokok. Pokok dia ialah yang datang dari Malaysia. Yang satu lagi yang datang dari Singapura. So, kita buat yang Malaysia. Gambar raja pokok Malaysia. Okey. Dia ada lelaki, perempuan. So, ada berapa orang lelaki di sana untuk Malaysia? 5 kan? Jumlah dia berapa? Awak tengok jumlah dia. Jumlah semua. 5 tambah 3 tambah 8 tambah 4. Jumlah keseluruhan ialah 20. Okey, kalau seorang lelaki Malaysia dipilih ialah 5-20. Perempuan pula ialah 8-20 untuk Malaysia. 8-20. Okey, ini untuk Singapura. Okey, Singapura. Okey. Ini untuk Singapura. Sama juga, dia ada lelaki, ada perempuan. Okey, lelaki dekat Singapura ialah 3.
Sekarang 3 per berapa? 3 per 19 saja. Kenapa 3 per 19? Kalau Malaysia seorang dipilih, tinggal 19 saja. Okey. Perempuan 4 per 19. Okey, next. Ini pula. Lelaki, perempuan. Sama juga. Kita ada. Kalau lelaki, kita ada 3 per 19. Okey. Kita ada 3 per 19. Sorry. Ini bukan 3. Lelaki ada. Ini Malaysia lelaki ada 5. So, lelaki tinggal 7. Okey. Lelaki tinggal 7. Kita ni kira. Ini bukan Malaysia. Sorry. Okey. Kita buat lelaki perempuan. So, ini ialah lelaki jumlah dia lah 8. Sorry ya. 8. Perempuan jumlah dia 12. Kita ikut lelaki perempuan. Okey. Kita ikut lelaki perempuan. Okey ya. Sorry. Bukan Malaysia ya. Kita ikut lelaki perempuan. So, yang ini kita dapat kalau perempuan 12 per 19. Sini, kalau dia dapat perempuan, lelaki masih ada 8 per 19. Perempuan ada 11 per 20. Kita tak boleh ikut negara sebab kita tak nak cari ikut negara. Kita nak cari ikut lelaki dengan perempuan. Okey, tadi cikgu buat ikut negara. Okey, dari sini kita dapati. Okey, lelaki. Kita nak lelaki perempuan kan? Maksudnya ini dia. Lelaki perempuan. Okey, kita dapat 8 per 20 darab dengan 12 per 19. Perempuan, lelaki ini dia. Apa yang kita nak ini? Ini ialah 12 per 20 darab dengan 8 per 19. So, perempuan dengan perempuan kita tak mau, lelaki dengan lelaki kita tak mau. Okey. So, jawapan kita ialah ini tambah ini. Untuk untuk B1 ialah 8 per 20 darab dengan 12 per 19 tambah dengan 12 per 20 darab dengan 8 per 19. So, you akan dapat jawapan dia 96 per dengan 380. All together ialah 192 per dengan 380. Ataupun awak perkecilkan dia, awak dapat 48 per dengan 95. Okey, untuk soalan B1. Okey, Syami nak jalan kerja untuk simpanan bulanan. Okey. Syami nak jalan kerja untuk simpanan bulanan. Cikgu tunjuk sekali ya. Simpanan bulanan. Ni dia simpanan bulanan dia. Okey, ini dia. Dia nak dia perlu simpan 3,500. 3,500. Bukan, perlu tunjuk ke dalam peperiksaan. Oh, masa peperiksaan dia. Masa peperiksaan, awak tak perlu tunjuk benda apa, tapi awak kena kira kan? Kalau awak dah kira dalam kertas tu saja, kertas jawapan tu. Tak ada masalah. Dia tak nak bagi markah kepada awak pun tak ada masalah. Okey? Boleh ya? Sebab itu jalan kira awak. Tak perlu peduli. Janji semua yang awak kira tu, awak sebab tak ada draft paper. Awak buat saja dalam tu. Okey? Faham tak? Semua jalan kira, semua yang macam mana awak dapat jawapan, awak buat saja dalam kertas jawapan tu. Janganlah tak buat. Dia nak ambil kira, tak nak ambil kira, dia punya hal. Tapi ikut kertas ini, dia bagi berapa markah, 1 markah kan? Kita tak tahu dia nak bagi berapa markah. Faham tak? Semua jalan kira awak tunjukkan. It's nothing. Dia tak bagi markah, itu hal dia. Tapi janji awak tunjuk, awak boleh kira. Kalau tidak, macam mana awak nak kira? Okay. Next. Soalan 2.
Kedua-dua sukarelawan yang ditugaskan bersama adalah dari negara yang sama. Ini baru kita guna gambar raja ikut negara. Okey. Kita buat gambar raja ikut negara. So, kita buat. Okey, kita ada Malaysia dengan Singapura kan? So, ini Malaysia, ini Singapura. Kita buat lelaki dulu. Okey. Lelaki kat Malaysia ada berapa? 5. 5/20. Okey, lelaki dekat Singapura ialah 3. 3/20. Okey. Malaysia, Singapura. Malaysia, Singapura. Bukan lelaki. Aduh. Malaysia ada 8. Ada 13. Sorry. Kita kena tambah semua. Kita ikut bilangan kat Malaysia. Okay, Malaysia ada 13, Singapura ada 7. Okay, Malaysia, lelaki perempuan. Ini lelaki campur perempuan lah. Ini lelaki campur perempuan. Lelaki campur perempuan. Okay, ya, ikut negara. So, 13/20 dengan 7/20. Kalau 7/20, kalau dapat Malaysia 13/20, sini tinggal 12/19. Singapura masih ada lagi 7/19. So, sini kalau dapat Singapura, kita ada 13/19. Kalau dapat Singapura tinggal 6/19. So, dia nak apa? Kedua-dua sukarelawan yang ditugaskan bersama adalah dari negara yang sama. Ini dia lah. M kita. Ini dia. S kita. So, ini kita dapat 13/20 darab dengan 12/19. Ini kita dapat 7/20 darab dengan 6/19. So, kita tambahkan. PA kita sama dengan 13/20 darab 12/19 tambah dengan 7/20 darab dengan 6/19. So, you akan dapat berapa ni? 156 per dengan 380 darab dengan 42 per dengan 380 sama dengan 198 per dengan 380. Okey. Ataupun 99/190. Okey. Itu soalan kebarangkalian. Okey, gambar raja pokok boleh lukis tak? Tahu lukis tak? Sebab sometimes cikgu lukis pun cikgu confuse. Okey, nak lukis apa? So, gambar raja pokok ni bergantung kepada soalan. Macam soalan 1 dia kata seorang sukarelawan lelaki dan seorang sukarelawan perempuan. So, kalau macam tu, awak kena buat lelaki perempuan. Lelaki perempuan. Okey? So, awak jumlahkan lelaki ada berapa, perempuan ada berapa. Lelaki, perempuan. Kalau soalan kata, daripada negara, ini negara. Malaysia, Singapura. Okey? So, awak jumlahkan lelaki, perempuan yang ada di Malaysia dengan lelaki, perempuan yang ada di Malaysia. Dan juga lelaki, perempuan yang ada di Singapura. Dia tak ikut jantina, dia ikut negara. Soalan tadi dia ikut jantina. Kalau ikut jantina, awak kena keluarkan ikut jantina. Okay, ya. Next. Soalan yang ke-12. Kita tengok soalan 12. Okay. Soalan 12A, hitung nilai X dan nilai Y memuaskan persamaan linear serentak berikut. Ini pun soalan persamaan linear. Okay, ini biasa. Awak tak perlu buat apa. Soalan tadi lagi susah kan? Dia ada bagi 6X tolak Y sama dengan 13. Ini persamaan 1 kita. Dia bagi 3X tambah 2Y sama dengan 19. Ini persamaan 2 kita. So, untuk soalan ni, awak boleh guna gantian ataupun penghapusan. Okay. Kalau cikgu guna penghapusan, tengok apa jadi. 1, cikgu darab dengan 2.
You dapat 12X tolak dengan 2Y sama dengan 26. Okay. So, cikgu guna 2 dengan 3. Apa cikgu buat dengan 2 dengan 3? Cikgu perlu tambahkan 2 dengan 3 sebab cikgu nak hapuskan 2Y. Tambah 2Y dengan tolak 2Y. So, cikgu tambahkan dia. Cikgu dapat 15X sama dengan 45. So, X sama dengan 3. Selesai. So, gantikan. Gantikan dalam persamaan 1. 6, 3 tolak Y sama dengan 13. Y, cikgu bawa Y kat sini ya. Ni bawa sini. Y sama dengan 18 tolak 13. Y sama dengan 5. Selesai. Okey. Dah selesai masalah untuk 12A. Next. 12B. 12B. Raja 8 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 60 saat. Okey. 1. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat zarah itu dalam tempoh 12 saat yang terakhir. 2. Hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh masa 60 saat ialah 800 meter. So, untuk soalan B, gambar raja dia. Tengok gambar raja. Ini ialah laju. Unit dia ialah meter per saat. Ini ialah masa. Masa dia dalam saat. So, tak ada masalah lah. Sebab kita sudah tahu dia adalah 1 meter per saat. Dia bagi kita saat. So, tak perlu buat apa-apa perubahan terhadap unitnya. So, ini dia. 10. 48. 60. So, dari sini kita nampak ini ialah graf laju masa. Kalau graf laju masa, jarak dia di mana? Awak sudah tahu jarak sama dengan luas di bawah graf. Ini kena ingat ni. Ni benda yang penting. Okey, ini graf laju masa, maksudnya jarak awak adalah luas di bawah graf. Okey, so kedua-dua graf yang kita belajar tu tentu ada 3 benda. Laju, masa, jarak. Okey, so kita jawab soalan B1. B1 hitung kadar perubahan. B1. Dia nak kadar. Kalau kadar, apa awak buat? Cari kecerunan. Ini lagi satu kena ingat. Kadar sama dengan kecerunan. So, kita nak cari kecerunan dalam meter per saat. Zarah itu dalam tempoh 12 saat yang terakhir. Mana 12 saat? Sini kan? Sini 12 saat terakhir. So, maksudnya garisan ni lah. Kita dapatkan titik dia. So, titik ini ialah 48.15. Okey. Titik ini ialah 60, kosong. So, kita guna kecerunan. Okay, kecerunan bagi tahu kita M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Formula dia. So, kita dapat kadar apa? Kadar perubahan laju. Perubahan laju sama dengan kosong tolak 15 per dengan 60 tolak 48. So, kita dapat berapa? Negatif 15 per dengan 12. So, awak boleh kira dalam titik perpuluhan 1.25 meter per saat. So, ini jawapan kita. Negatif ya? Negatif ya? Negatif 1.25 meter per saat. Soalan 1. Selesai. Kita pergi ke soalan biru.
Soalan B2 dia nak apa? Okey. B2 dia nak hitungkan nilai X jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh masa 60 saat ialah 800 meter. So, soalan ni ada kaitan dengan jarak, ada kaitan dengan masa, okey, ada kaitan dengan laju. So, kita tahu laju kita, okey, laju purata, formula dia sama dengan jumlah jarak per dengan jumlah masa. So, purata dia bagi tak? Laju purata. Laju purata dia tak bagi. Okey, laju purata dia tak bagi. So, apa yang dia bagi? Dia bagi kita masa dengan jarak. Betul tak? Masa dengan jarak. So, dari sini, laju purata dia tak bagi. So, maksudnya kita tak perlu cari ni. Sebab kita tahu jumlah jarak ni sama dengan luas. Okey. Sama dengan luas. So, kita tahu jumlah jarak sama dengan luas di bawah graf. Okey. So, kalau ikut sini, kita sudah tak nak tahu laju purata sebab dia tak bagi pun. So, kita boleh guna ni untuk selesai. Okey. Dan, kita tengok jumlah jarak yang diberi ialah 800 meter. Luas di bawah graf dalam masa 60 saat, maksudnya kita dapat dua bentuk. Kita dapat dua bentuk. Iaitu bentuk sini, sebelah sini ialah trapezium, sebelah sini juga trapezium. Okey? So, dua-dua trapezium. Bentuk trapezium ialah 1/2 darab dengan A dia ialah V, tambah dengan B dia ialah 15. Okey. A dia ialah B, V dia ialah 15. Darab dengan lebar dia ialah 10. Ini ialah untuk trapezium yang pertama. Tambah dengan trapezium yang kedua. 1/2 darab dengan, okey, kita punya A ialah, okey, yang pertama ya, ni A, ni B. Garisan ni A, garisan ni B. Untuk trapezium yang kedua, ini garisan A, ini garisan B. Okey, panjang A, panjang B. So, panjang A ni ialah 48 tolak 10. So, kita dapat 38. Tambah dengan B kita ialah 60 tolak 10. Kita dapat 50. Okey, lebar dia ni. Lebar dia ni. Okey, lebar dia ialah 15. Untuk B. Trapezium trapezium A dia sini, B dia sini. B dia sini, lebar dia sini. Okey, bawah ni. Okey ya. So, next. Kita selesaikan semua. Selesaikan semua, awak dapat. Cikgu batalkan ni senang untuk buat. Sini cikgu dapat 5 darab dengan V tambah 15. Okey, tambah dengan, ini awak kira-kira dengan kalkulator dapat berapa? 660. Okey, semua ni awak kira dengan kalkulator, awak dapat 660. Pindah ni ke sini. Kenapa cikgu tak buka kurungan ya? Okey, cikgu tak buka kurungan sebab apa? Cikgu nak bawa 5. Cikgu tak naklah bawa satu persatu. Nanti cikgu bawa 5, dapatlah semua ni. Tak perlu darab masuk, nanti kena bawa sekali So, cikgu tak darab masuk. Okey, 800 tolak dengan 660. Kita dapat 140. So, sekarang cikgu nak bawa 5. 5 bawa sini. V tambah 15 sama dengan 140 bahagi 5.
So, kita dapat 28. B tambah 15 sama dengan 28. So, sekarang cikgu bawa 15, 28 tolak 15. Cikgu dapat 13 meter per saat. Okey, faham? So, ini awak nak buka kurungan pun boleh. Tapi cikgu tak nak buka kurungan untuk buat kerja yang leceh. Buka-buka nanti kena bawa benda yang besar sangat ke sini. So kalau cikgu tak buka kurungan, cikgu tak perlu bawa 75. Nampak tak? Sini 75. Dia besar. Okey, cikgu tak perlu bawa. Cikgu tak nak buka kurungan. Okey? Faham So next, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan 13A. Okey, apa yang ada dekat soalan 13? Kita tengok. 13A. Okey. Raja Sembilan menunjukkan keratan rentas 6 buah sfera yang serupa. Okey. 6 buah sfera yang serupa. Sfera itu disusun bersentuhan antara satu sama lain di dalam sebuah kotak berbentuk kuboid. Jika isi padu setiap sfera ialah 36 pi sentimeter padu, hitung panjang PQ. So, dia nak panjang PQ. Kita ada 1, 2, 2, 4, 6, 3, 4, 5, 6. Sorry ya, cikgu punya bulat tak bulat. Okey, kita ada P sini, Q sini. Okey, ini soalan 13. Okey, A, dia nak panjang PQ. Sini berapa? Dia bagi satu biji ini 36 pi sentimeter padu. Okey. So, maksudnya awak nak pantau panjang PQ, awak kena tahu apa? Jejari kan? Jejari setiap sfera ni. So, nak tahu jejari, awak kena guna sinilah. Ini ialah isi padu dia. Isi padu untuk sfera, kita cari dia dengan guna formula. Formula apa? Formula apa? Okey. Ingat tak? Isi padu sfera. Formula dia ialah 4/3 pi J kuasa 3. Ini formulanya awak perlu guna untuk cari jejari. Sebab dari sini jejari ni. Tengok. Jejari. Diameter dia. Awak tambahkan diameter dia, awak dapatlah panjang PQ. Sebab panjang PQ sama dengan jumlah diameter. Jumlah diameter sfera. Okey. So, kita masukkan dia. 4/3 pi. Masukkan terus. Pi maksudnya darab 22/7 darab dengan J kuasa 3 sama dengan 36/22. Okey. Guna pi senang. Sebab sana pun ada pi, sini pun ada pi. Kita bahagi terus. Okey, pi per pi sudah hilang. Faham tak? Pi per pi sudah hilang. Sebab pi bahagi pi. Ni bawa pi kat sini, 36 bahagi pi. So, J kuasa 3 sama dengan 36 per dengan 4/3. J kuasa 3 sama dengan 36 darab dengan 3/4. J kuasa 3 sama dengan 27. J sama dengan punca kuasa 3, 27. J sama dengan berapa ni? 3 darab 3, correct? So, J kita sama dengan 3. Okey. Jejari sama dengan 3. Diameter sama dengan berapa? Diameter sama dengan 2 kali 3. Jejari 6. So, ada berapa 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, PQ kita sama dengan
PQ kita sama dengan 6 darab dengan 6 dapat 36. Okey, 36 cm. Selesai untuk soalan A. Okey. Di sini cikgu guna pi sebab cikgu bahagi-bahagi, cikgu tak perlu yang libatkan apa pecahan. Kalau awak nak guna 22/7, 22/7 pun boleh. Okey ya? Tapi nilai awak besarlah nanti. Cikgu punya terus habis. Sebab cikgu dapati dia darab-darab. Kalau darab, pi bawa sini ialah bahagi. Okay, dia akan dapat macam ni. Faham tak? Pi bawa sana akan dapat macam ni. So, tinggal 36. Itu yang cikgu buat. Okay. Kalau awak buat 22/7, nanti awak darab lah. Darab 4/3 dengan 22/7, baru bawa kat sini. Sama juga. Okay, next. Soalan yang seterusnya. B1. B1, nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Allah. Yang ni penakulan logik. Okey. 49.657821 dibunda kepada 4 angka bererti ialah 49.66. So, kita tengok benar atau palsu, kita kena buat. Nak tentukan dia cakap benar ke ataupun palsu, kita perlu buat. 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. Kita berhenti kat sini, kita tengok ni. So, kita dapat 49.66. Okey, lebih 4, kita tambah 1. Betul tak? 49.66. So, betul kan? Apa yang diberi ialah betul. So, kita jawab. Benar. Dapat 1 markah. Okey, 2. Dia minta kita tuliskan satu contoh penyangkal untuk menafikan pernyataan berikut. Apa dia penyangkal? Penyangkal, awak kena tahu apa dia penyangkal. Penyangkal maksudnya kita buat alasan. Okey, penyangkal maksudnya buat alasan. Dia kata semua subset bagi 2, 3, 4, 5 mempunyai sekurang-kurangnya satu unsur. Benar tak? Tak benar kan? Cari satu alasan. Mengapa kita nak buat alasan bagi tahu bahawa apa yang dia bagi tahu tu tidak betul. Okey, sebab kita tahu subset. Okey, subset dalam salah satu unsur dalam subset. Okey, kita buat, kita sudah tahu salah satu unsur dalam subset ialah set kosong, betul tak? Kita boleh tulis dia sebagai set kosong macam ni ataupun set kosong macam ni. So, ni ada unsur tak? Tak ada kan? Ini alasan kita akan guna. So, macam mana awak buat? Alasan dia, kita buat set, jawapan kita set kosong ialah subset yang subset kepada, kita buat kepada mana? Sebab dia bagi kita satu set kan? Kepada set 2, 3, 4, 5 yang tidak mempunyai unsur. Kita tahu subset ialah set kosong ialah subset kepada set ni yang tidak mempunyai unsur. So, kita sudah buat penyangkal untuk soalan 2. Kita bagi alasan lah kenapa kita kata dia cakap punya salah. Okay. Faham ya? So, mungkin penyangkal untuk soalan ni ada satu je. Sometimes ada penyangkal yang ada 2 jawapan, 3 jawapan. Biasa soalan ujian dia tak akan bagi yang ada 2, 3 jawapan ya. Okay, next. Soalan 3. Tulis premis 1 untuk melengkapkan hujah berikut. Okey, premis 2 dia bagi luas bagi poligon P bukan lebar kali panjang. Poligon P bukan sebuah segi empat tepat. So, ini bentuk apa ni? Dari sini kita dapati dia adalah bentuk yang ketiga. Ingat lagi ya?
Jika bentuk ketiga, jika P maka Q. Okey, premis 1. Jika P maka Q. Premis 2. Premis 2 bukan Q. Kesimpulan kita buat bukan P. Okey, ini yang kita ada di dalam kita punya konsep di mana premis kita jika P maka Q bukan P. Okey. So dari sini kita akan gunakan applykan dalam soalan ni. Okey. So dia kata bukan poligon P bukan, nampak bukan? Sini pun ada bukan kan? So kita akan masukkan dalam sini. Ini jadi atas. Ini jadi atas jika ini ni, maka ini ni. Okey. So, premis 1 kita ialah jika P ialah bukan buang ialah sebuah segi empat tepat. Okey. Maka P maka luas bagi poligon jika P jika tu tertinggal poligon. Jika poligon P ialah sebuah segi empat tepat, maka luas bagi poligon P ialah lebar kali panjang. Okey, ini dia. Okey ya. So maksudnya kesimpulan ni dia akan jadi anti jadian. Premis 2 akan jadi akibat. Itulah bentuk 3. Okey. Actually soalan ni kan, ya dia nak uji awak sama ada awak faham bentuk 3 atau tidak. Okey ya. Next. Kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan 4. Soalan 4. Kalau ada masalah tolong ya. Soalan 4. Bentuk satu kesimpulan induktif bagi jujukan 2, 3, 6, 11. So ini senang aja. Cikgu dah bagi tahu awak format dia, cara dia ialah kalau kita tak tengok kepada jawapan. Jawapan tak penting. Dia dah bagi kita cara untuk dapat jawapan. So, jawapan tak penting, dia nak tahu cara dia. Dia nak awak create formula. So, kita tengok yang belakang ni je. So, awak tengok. Awak compare satu persatu di mana setiap satu tu ada dua. Tambah. Okay, yang dekat dalam kurungan tu, di dalam kurungan tu ada 1, 2, 3, 4. So, yang ni yang saja ubah. Tolak satu. Tolak satu semua. Semua kuasa 2. So, yang sama tu kita tulis balik. Yang 1, 2, 3 tu awak jadikan nilai dia N. So, kita dapat. Okay. 2. Dia bagi kita macam ni kan. 1 kuasa 2. Yang ini senantiasa ada. Ni pun ada. Okay, ini saja beza. Yang ni pun ada. Yang ni pun ada. So, kita akan buat 2 tambah 1 tukar jadi N. Tolak dengan 1 kuasa 2. Di mana N kita sama dengan mula dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. So, ini jawapan kita. Untuk soalan 13.4. Okay. Yang ni senang saja. Awak kena ingat konsep lah. Konsep dia ialah yang sama kita tulis balik. Okay. Yang berubah mula dengan 1 ada jujukan. Yang ada jujukan tu kita gantikan dia sebagai N. Okay. Next. Soalan 14. Okay. Soalan 14, 15, 16 kita sambung next week ya. Sebab tak sempat dah, sudah 9 lebih awak ada kelas lagi. Okay, sampai sini saja untuk hari ini. Kita akan sambung soalan 14, 15, 16.
Ada apa-apa soalan tak? Nak tanya? Boleh tanya sekarang.